Itu dia tadi sedutan daripada drama Titian Cinta. Rina cakap saya, cerita ni bagus Fiza, sedap Fiza. Okey, itu mungkin antara situasi yang pernah dialami oleh anda dalam kalangan penonton. Kalau kita cakap tentang mengembalikan kepercayaan pasangan ini, Rina, kadang-kadang memang ada perkara yang dilakukan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pasangan, tetapi kadang-kala ada juga salah faham yang boleh menyebabkan pasangan hilang kepercayaan, yang boleh juga meruntuhkan hubungan kekeluargaan itu sendiri, Rina. Dan yang pastinya Fiza, kata orang lah kan, nak mendapatkan kepercayaan itu adalah benda yang paling mahal dalam sesebuah hubungan rumah tangga. Betul. Tetapi untuk meruntuhkan kepercayaan dalam kalangan pasangan, tak perlu ambil masa yang lama. Hanya 1 minit pun dah boleh menghilangkan keseluruhan kepercayaan antara pasangan. Ini yang kita nak bawakan sebenarnya, kembalikan kepercayaan pasangan. Dan bersama kita di studio ketika ini, Tuan Haji Yushim Saleh, perunding perkahwinan ataupun kaunselor berdaftar. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah, lama tak berkesempatan berjumpa Itu tu. Okey. Kalau jumpa. Ya, kalau kita cakap tentang kepercayaan ini, bukan saja dalam hubungan sesama pasangan. Kepercayaan tu saya kira kata kunci dalam apa saja hubungan antara adik-beradik, ibu dan ayah. Tetapi kalau dalam hubungan ikatan perkahwinan ni, kepercayaan ni orang kata tiang utama. Tak ada kepercayaan, sukar untuk kita nak lepaskan pasangan kita pergi kerja, pasangan kita keluar rumah dan segala-galanya. Bagaimana kita nak mulakan topik perbincangan kita ini? Apa yang kita perlu tahu batasan terhadap kepercayaan dalam hubungan rumah tangga itu? Okay, Fiza dan juga Irin sebenarnya apa ni, Rina Ya. dia sebenarnya kepercayaan. Okey, dalam perkahwinan ni, kalau kepercayaan kalau kita ada kepercayaan ni, dia sebenarnya seseorang tu akan kata orang tu boleh kekal lama. Nampak tu Tapi kalau tak ada kepercayaan, dia tak boleh kekal lama. Betul. Okay? Dan dalam kata bukan saja macam kata Fiza lah, bukan saja inilah apa nama ni, perkahwinan. Kita berkawan pun sama juga. Betul. Kawan ke, ataupun persahabatan ke, ataupun dalam perniagaan ke, dalam apa tu, yang penting ialah kepercayaan. Tapi dalam perkahwinan lagi halus. Sebab apa? Dia soal hati, soal perasaan, Betul. soal emosi, dan juga soal kita kata cemburu. Dan orang perempuan memang dia cemburu dia tinggi tau. Orang perempuan ni. Tapi lelaki pun cemburu macam tadi tu. Dia cemburu tu yang baling beg tu keluar tu. Jadi sebenarnya dia kita kata kepercayaan ni sebenarnya ialah nombor 1 lah dalam rumah tangga. Okey. Nak cakap ni. Dia bukan soal duit, soal lain tau. Saya banyak kes datang klinik saya kan. Biasanya, Haji, saya dah tak percaya suami saya lagi dah. Ini yang kali kedua dah curang ni. Jadi suami cakap, minta maaf. Dah berapa kali minta maaf dah. Jadi kalau sekali je buat, 2 kali, susahlah. Saya ingat bukan saja soal kepercayaan ni kita nak letakkan kepada wanita saja. Lelaki pun sama. Kalau misalnya dah tak ada kepercayaan lagi, apa lagi makna dalam perkahwinan? Nampak tu? Kalau setakat bagi, katakan bila apa benda, bagi hadiah, bagi apa, dia tak sama dengan kepercayaan. Sebab dia melibatkan soal emosi, soal kasih sayang, soal perasaan, soal cinta, dan soal perkongsian segala-galanya tau. Sebab tu macam handphone pun hari ni pun banyak isu handphone ni. Sebab apa ramai bercerai pasal handphone? Password. Haji, suami saya ada ni tadi. Masuk bilik air, lepas tu dia masuk senyap-senyap. Tak ada ambil gambar pun tak tahu. Jadi kat sini saya nampak trust penting. Kepercayaan tu dalam rumah tangga ni. Bila Tuan Haji menyentuh tentang apabila hilang kepercayaan tu boleh melibatkan segala-galanya, emosi, kasih sayang dan kebahagiaan itu kita akan lihat sendiri akan ada nilai kekurangannya di situ. Tapi bila menyentuh tentang soal emosi, perkara pertama, bila kita dah hilang kepercayaan, pastinya emosi yang dibawakan itu kita dah tak fikir panjang. Kita akan rasa inilah penamatnya, inilah kesudahannya. Dah tak boleh nak hidup bersama. Dalam situasi begini, bagaimana sebenarnya kita nak melihat bahawa nilai kepercayaan itu sangat besar ataupun sangat berharga nilainya? Saya nampak kalau soal kepercayaan ni, dari segi kasih sayang suami isteri, kalau soal kata tak ada beras ke, tak ada duit ke, nak beli rumah, beli kereta ke apa, itu lain. Tapi bila kepercayaan ni, dia akan pergi kepada kita kata soal sebab dia anggap bahawa pasangan dia tu ialah hak dia. Nampak tu? Kalau suami itu, aku seorang je. Kau aku tak nak share dengan orang lain. Betul? Tapi bila kata orang dah mula kita kata ada
unsur-unsur misalnya kecurangan dan sebagainya, maka ada jumpa saya cakap apa, Haji, emosi saya ni dah hancur lebur, koyak rabak. Nampak tu? Jangan main soal ni. Soal emosi ni. Dia paling sensitif ialah soal emosi. Okey. Lepas tu orang kata, apalah abang bukan apa benda, tak ada benda, begini je. Tak ada. Sebab dia bila kita kata kita pecah dari segi kepercayaan ni, susah untuk membina balik kepercayaan tu. Okey. Lepas tu kena jaga. Bila Haji cakap tentang emosi kan, apatah lagi bagi isteri yang mungkin dah melakukan banyak pengorbanan untuk sama-sama merencanakan ataupun menyemarakkan hubungan rumah tangga itu. Ini kita juga nak bersama dengan seorang lagi tetamu kita di atas talian melalui panggilan video ketika ini. Kita bersama dengan Bella Astila. Assalamualaikum, apa khabar? Bella dengan anak-anak sihat? Alhamdulillah. Baiklah Bella, hari ini topik kita tentang kembalikan kepercayaan pasangan. Kalau kita lihat bagi penonton-penonton yang mengikuti rentetan kisah perjalanan hubungan rumah tangga Bella dan juga Alif, ramai yang memberi kata-kata sokongan dan mengatakan bahawa Bella merupakan seorang yang sangat-sangat kuat. Apatah lagi setelah berlaku beberapa perkara ataupun insiden. Bagaimana sebenarnya Bella selepas satu demi satu dan apa yang membuatkan datangnya kekuatan untuk Bella terus mengembalikan kepercayaan kepada suami dalam setelah pelbagai perkara yang dilalui dan dilakukan Bella? Okey, memang konsep sama politik keluarga yang kita ketika dari tidak bergerak dengan memang artinya yang tadi apa kita dan Bella, minta maaf Bella, mungkin kita ada sedikit masalah dari segi teknikal di sini. Kita akan hubungi Bella semula untuk kita ikuti pandangan dan juga pengalaman Bella sendiri. Sekejap lagi kita akan kembali semula ya. Okay. Baik, berbalik kepada Tuan Haji. Bila bercerita tentang kepercayaan ini, bak kata Fiza lah, kalau kita melihat bahawa situasi kan nak mendapat kepercayaan itu mudah. Tapi bila dah hilang kepercayaan, nak terima semula setelah hancur lebur perasaan ini akibat kerana memberi kepercayaan mungkin 100%, mungkin juga lebih daripada 100%. Nak dapatkan semula kembali kepercayaan kepada pasangan ini perkara yang paling sukar sekali dalam sesebuah rumah tangga. Okey, saya nak beri satu senario macam ni mudah lah. Kenapa masa bercinta, semuanya indah. Nampak tu? Sebab the true colour tak keluar lagi. Nampak tu? Semua cakap indah-indah. Nampak tu antara pasangan dan percaya, I percaya you. Bukan 100%, 1000%. I serah jiwa raga, lautan dan sebagainya, nampak tak? Sebelum kita kahwin. Bila duduk serumah, baru datang. Kita akan kenal pasangan kita. Siapa suami kita, siapa isteri kita. Iaitu dari segi kita kata personality, karakter dan berbagai-bagai lagi tau. Dan di sinilah kepercayaan dah mula kata orang tu. Kalau orang kata iceberg tu, dia akan mula nampak. Dah mula. Sebab tu biasanya orang tua cakap apa? Kau nak kenal seseorang tu berkawan dulu. Lama sikit. Kan? Macam kita juga kalau bercinta lama sangat 6 tahun, 7 tahun, sebab tu kadang-kadang tak jadi kahwin. Betul kan? Dia begitu juga rumah tangga. Bila duduk serumah tu baru tahu. Baru tahu pasang surutnya. Baru tahu pasang surut. Satu lagi baru tahu, ini rupanya. Mungkin ada juga suami yang selalu keluar malam, pergi apa. Dia kata pergi kerja kan? Betul, pergi kerja, betul. Kan boleh dipercayai. Tu balik singgah. Sama singgah tu. Okey. Jadi, Tuan Haji, macam Tuan Haji katakan tadi, memang sukar untuk kita kembalikan kepercayaan. Tetapi tak kurang juga ada dalam kalangan kita ni yang sememangnya memberi peluang dan membina semula kepercayaan tu demi bukan saja untuk diri sendiri tapi untuk kebahagiaan anak-anak juga mungkin. Dan sekali lagi kita di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Hello. Okey, kita masih lagi terputus. Tuan Haji, bagaimana? Ada setengah-setengah orang ni, mereka terpaksa membina, mengumpul kekuatan dan mencari kekuatan itu untuk membina kepercayaan itu bukan untuk diri sendirilah Tuan Haji, tetapi untuk sama-sama memastikan kebajikan anak-anak, untuk memastikan kebahagiaan rumah tangga tu lebih harmoni walaupun hati disakiti. Macam mana tu Tuan Haji? Ini visa saya ni, Rina, nak saya betul-betul.
Ini paling ramai. Sebab tu saya cukup kata orang tu kadang-kadang simpati dan empati dengan wanita tu. Banyak jumpa saya ada suami dah curang 6 kali dah. Tapi dia kata apa, Haji saya tak nak demi anak-anak. Tak apalah suami saya macam ni. Saya tahu serba-serbi Ji. Nampak tu. Pengorbanan macam kata Fiza tadi tu. Jadi personality manusia berbeza-beza. Ada juga kadang-kadang curang sekali, tu minta cerai. Betul. Tapi ada wanita kadang-kadang 5-6 kali pun tak apa Ji. Saya pandang anak-anak saya ni. Ini soal hati. Soal kita kata bagaimana dia melihat kepentingan, the priority dalam hidup dia. Dia tak apalah Haji saya selalu ditipu ke dia apa dah tahu dah. Kadang-kadang cakap dengan suami, abang memang saya tahu abang ni memang penipu. Suami buat macam orang bawa kop. Pada tahu je. Dia dah hati kering. Orang kata orang hati kering tu. Kahwin orang hati kering ni susah sikit kan. Jadi dia tak ada apa benda. Percaya, kalau nak percaya percaya, tak nak percaya tak apalah. Kan Tapi yang isteri pula cakap apa? Abang tak fikirkan anak-anak. Jadi pada soal tadi, kadang-kadang kepercayaan ni ada orang kadang wanita ni dia sanggup berkorban tau. Pengorbanan wanita. Ni saya cakap tu sebab saya banyak buat kes. Orang perempuan ni Allah, kadang-kadang saya tengok Allahu akbar. Sebab orang perempuan ni hebat, dia punya kata orang tu pengorbanan dia. Bukan saja dia mengandung, bukan melahirkan, membelakan anak, tapi bila melalui rumah tangga pun dia sanggup berkorban kat sini tau. Demi anak-anak, maka kepercayaan tu dia tu. Kadang dia sorok-sorok je. Mak ayah tak tahu, mak mentua tak tahu, semua tak tahu. Cuma datang jumpa kaunselor je lah untuk luahkan tu kan. Jadi kat sini saya nampak kepercayaan ni bila kata orang tu kita definisikan dia berbeza-beza. Bukan semua orang sama. Betul. Macam Fiza dengan Rina pun tak sama ni. Kau berdua ni. Betul. Fiza mungkin dia punya kalau sekali kau buat aku terus kau. Betul. Ada Rina mungkin okey tak apa. Sabar dulu kan. Betul. Betul. Sekali. Ada orang katakan dia 3-4 kali pun tak apa. Dia berbeza-beza. Saya nak beritahu tu terang ni. Sebab di luar sana ramai pasangan-pasangan kan kadang-kadang kita kata yang sanggup berkorban. Sanggup berkorban tau. Okey. Bila cerita tentang pengorbanan ini, kita nak dengarkan sekali lagi pengalaman dan juga pengakuan daripada Bella yang sudah pun berada di talian. Hello Bella. Hello, minta maaf tadi. Rasanya dekat tempat Bella ni. Okey, tak apa. Baik, berbalik kepada apa yang dipersoalkan oleh Fiza sebentar tadi. Bagaimana agaknya Bella sendiri mengumpul kekuatan untuk memberikan semula kepercayaan kepada Alif sendiri. Biarpun ada badai yang melanda dalam rumah tangga, Bella tetap terus kuat dengan keputusan Bella. Bagaimana? Okey, terima kasih. Sebenarnya pada Bella, macam Bella cakap tadi, Bella lebih kepada tengok kepada positif. Di mana Bella rasa setiap manusia akan membuat kesalahan. Dan macam diri Bella sendiri, kalau Bella ada buat salah, Bella minta maaf. Dan Bella kalau boleh dengan sepenuh hatinya, dengan penuh harapan nak orang percaya kita, nak orang maafkan kita. Jadi benda yang sama. Jadi walaupun adalah setengah pihak cakap, tapi Bella bukan sekali. Jadi macam Bella cakap, benda ni semua terpulang kepada setiap individu. Perasaan dan hati kita berbeza-beza. Sekiranya ada isteri kat luar sana yang orang kata mampu memaafkan, mampu membuka hati balik ataupun membina kepercayaan balik, tak ada salahnya. Tapi kalau kata tak boleh, saya pulang kepada diri saya. Macam Bella tengok apa macam tadi cakap kepentingan di mana anak-anak Bella sekarang dia ada 2 orang. Macam Aiden dia berapat dengan diri dia. Jadi Bella rasa buat as for now Bella lebih kepada tawakal, tapi memang masih membina kepercayaan itu perlahan-lahan. Dan Bella percaya dengan berkat kesabaran mesti Allah bagi ganjaran yang lebih besar. InsyaAllah. Bella, macam Bella dah pun katakan tadi, mungkin ramai juga orang bertanya kan, kenapa beri peluang, bagaimana dapat kekuatan itu. Mungkin anak-anak juga antara salah satu punca lah kekuatan itu. Tapi Bella, berapa lama masa yang diambil tu untuk nak pupuk ataupun bina sikit demi sikit kepercayaan? Sebab kata orang, ada orang dia boleh memaafkan selepas sekali dicurangi ataupun sekali ditipu dan dikhianati. Tapi ada orang dia memang boleh beri peluang berkali-kali sampai walaupun beribu kali. Tapi bagi Bella, berapa lama masa yang Bella ambil untuk kumpul kekuatan bina semula kepercayaan itu? Sebenarnya tak lama. Untuk Bella tak lama. Sebab Bella dah ada agent
Lepas tu satu yang Bella rasa, bila Bella dah redhakan dan melepaskan perasaan yang orang kata risau, perasaan yang tak best tu, insyaAllah perlahan demi perlahan, eventually kita akan rasa tenang. Sebab kalau kita memaafkan hanya dari mulut, then betul dalaman kita tak tenang. Dan ada je benda tak kena, dan dari situlah ragu-ragu, dan pada Bella no point tak kalau hubungan macam tu. Jadi kita Bella sekarang ni pelan-pelan macam ikhlaskan semua yang terjadi, tapi lupakan kalau boleh, sebab benda tu itu yang Bella panggil negatif. Sebab sekarang ni Bella tengok, Bella ada terima banyak DM, orang macam ramai tak cerita orang nak kebetulkan balik hubungan tu, dan diorang cuba maafkan macam mana dia nak buat, tapi diorang kata tak bolehlah asyik ingat ayah tu yang silapnya. Bila kita teringat tu yang susah untuk kita move on, dan susah untuk buat kita rasa tenang. Okey, maksudnya kita harus melupakan, memaafkan dan melupakan, ya Bella, ya? Melupakan. Baik. Baik, terima kasih Bella atas perkongsian Hebat, tersebut. Kami Sama-sama. doakan yang terbaik juga untuk kebahagiaan rumah tangga Bella. InsyaAllah. Bersama dengan anak-anak dan juga Terima kasih suami. juga. Salam peluk cium untuk Aiden dan adiknya. Okey. Hebat. Ini sebenarnya yang kita nak kongsikan berkenaan dengan bagaimana dalam situasi apabila berlaku banyak kali kesalahan, kesilapan yang kadang-kadang rasa sukar untuk dimaafkan, tetapi hakikatnya kerana satu pengorbanan yang kita nak lakukan demi keluarga, demi anak-anak, jadi kita kena maafkan, bukan saja maafkan, melupakan. Jangan jawab sekarang, Tuan Haji. Ya, kita kita nak dengarkan jawab. jawapan ini selepas kita kembali beristirahat.